Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih yang berusaha Al-Fadil Tuan Pengacara Majlis, seterusnya yang saya hormati ahli lembaga pengurusan Masjid Negeri, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Pertama, syukur kehadrat ilahi, dengan izinnya dapat saya menyampaikan kuliah di Masjid Putih ini. Kali terakhir saya menyampaikan ceramah di sini adalah pada 17 Oktober tahun 2015. Masa itu kuliah subuh 4 Muharram 1437 Hijrah. Maknanya sudah 287 hari bersamaan 9 bulan 13 hari tidak datang menyampaikan ceramah di masjid ini. Saya percaya disebabkan sudah 9 bulan 13 hari tidak berjumpa, tajuk yang kita bincangkan pada masa itu pun saya percaya tuan-tuan dah tak ingat dah benda ceramah pada masa itu. Bahkan ceramah malam ini pun lagi 9 bulan tuan-tuan dah tak ingat lagi dah. Itu menjadi kebiasaan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini kita akan bicara tentang tajuk erti sebenar hari raya. Erti sebenar hari raya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahawa raya hak sebenar-benarnya raya ini, kata dia, ada 5 hak sebenar-benar raya. Pertama, kata dia, raya yang sebenar raya adalah hari yang mana kita lalui hari itu dengan tidak melakukan atau dicatatkan sebarang dosa pada hari itu. Hak ni raya sebenar orang Islam. Contoh, dari pagi tadi sampailah ke saat ini, berapa orang dari kalangan kita yang tidak buat dosa walau sekecil pun. Kalau berjaya tak buat, merdeka. Ini orang raya sebenar. Yang kedua, kata dia, raya yang sebenar ini adalah hari yang mana ketika kita tinggalkan dunia ini, iaitu kita mati nanti, kita tinggalkan dunia dengan membawa iman, dapat mengucap 2 kalimat syahadah dan terpelihara dari gangguan syaitan ketika sakaratul maut. Ini raya sebenar, kata dia. Yang ketiga, kata Anas bin Malik, hari raya sebenar adalah hari yang mana kita berjaya melalui titian sirat dengan aman dan selamat daripada huru-hara, selamat daripada gangguan-gangguan semasa hari kiamat, dan terlepas daripada seksaan malaikat Zabaniyah. Ini hari raya sebenar, kata dia. Yang keempat, kata Anas bin Malik, raya yang sebenar adalah hari yang mana kita masuk ke dalam syurga dan terpelihara daripada masuk neraka jahim atau neraka jahannam. Raya sebenar. Dan yang kelima adalah hari di mana kita dapat melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Inilah 5 hari yang raya sebenar, kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Cuma saya kira dalam tajuk yang kita nak bincang malam ini, erti raya yang sebenar adalah dalam konteks raya Syawal yang kita sudah berada di penghujung ini. Raya ini istilah bahasa Melayu. Ada yang panggil Aidil Fitri atau Aidul Fitri, ada panggil Aidul Mubarak, ada panggil Lebaran, ada yang menyebutnya, kalau orang Bangladesh dia sebut Shemai Eid, dia kata makna raya lah itu. Kalau orang Turki dia sebut Ramazan Berami, sama sajalah maknanya selamat hari raya. Seperkara yang menariknya adalah raya itu disambut pada bulan Syawal, tidak pada bulan lain. Persoalan,
Kenapa sambut raya pada bulan Syawal? Sebab bersesuaian dengan maksud kalimat Syawal. Syawal asal daripada perkataan syala. Syala bermakna irtifa', meningkat ataupun naik, melonjak. Artinya orang yang telah melalui bulan Ramadan, dia berjaya tempuhi Ramadan dengan penuh kesabaran, naik saja bulan Syawal, dia punya martabat melonjak naik. Syala, irtafa'a, bulan Syawal. Mungkin dulu Allah Ta'ala tak berapa nak pandang kita, amalan tak banyak. Tapi bulan puasa kita gigih beribadat, maka naik Syawal Allah Ta'ala sudi untuk memandang kita lagi. Sebab sudah naik tarah, naik pangkat. Maknanya kita naik tarah menjadi orang fitrah. Orang yang balik semula kepada fitrah. Fitrah ni balik asal semula. Macam mana yang kita nak faham mudah fitrah ini? Saya ambil contoh, di hadapan ni ada gelas. Gelas ini ketika kilang yang buat gelas ini cipta gelas, apa niat dia nak buat gelas ini? Niat dia gelas ini akan diguna untuk buat minum. Itu fitrah dia. Tapi dapat kat kita guna gelas ini untuk buat mandi. Soalan, gelas boleh tak buat mandi? Jawapannya boleh. Tetapi apa jadi? Pertamanya tak selesa, dan yang kedua gelas cepat rosak. Boleh nak pakai tapi dia punah. Sebab matlamat penciptaan gelas bukan buat mandi. Matlamat dia untuk buat minum. Sama macam manusia, Allah buat dia ada sebab, ada fitrah dia. Tidak salah manusia nak jadi itu, nak jadi ini, nak kerja itu, nak masuk politik, nak masuk ekonomi, nak buat, tak ada masalah. Tapi jangan lari daripada fitrah yang asal. Sebab itu kita sesat sedikit, terbabas sedikit, Ramadan tarik balik. Sebab itu bila sambut saja Syawal, dia panggil Idul Fitri, balik semula pada fitrah. Terbabas sedikit, mari Ramadan, tarik balik, betul balik, betul buat balancing, buat macam-macam, tuning balik enjin. Syawal dia balik pada fitrah. Tapi Syawal biasanya tengah Syawal punah semula lah, punah balik. Ramadan molek semula. Dia Syawal ini dia balik pada fitrah. Sebab itulah kita di Nusantara ini bila tiba saja raya, kita akan makan satu makanan namanya ketupat. Orang Terengganu panggil tupat. Serupa sajalah ketupat. Ketupat ni asal daripada mana? Bukan asal daripada Terengganu, bukan asal daripada Selangor. Ketupat ini asal daripada dicipta oleh Sunan Kalijogo, Wali Songo yang 9. Sunan Kalijogo dia buat satu makanan yang kita kenal hari ini, ketupat. Nama asal ketupat ini panjang, ketupat ini ringkasan. Nama asal ketupat itu adalah Kiblat Papat Lima Pancer. Panjang nama makanannya. Makna kalau tuan-tuan nak makan ketupat sotong, kalau ikut tajwid hak asal, kena sebut kau nak Kiblat Papat Lima Pancer sotong sepanjang sangat. Jadi kita buat shortcut panggil tupak. Tupak begitu saya, ketupat. Kiblat papat lima pancir, maknanya 4 arah mata angin, satu pusat menuju Gusti Allah. Ada 4, utara, timur, selatan, barat, tanah, air, api, angin. Semuanya balik pada yang satu, iaitu Allah. Sunan Kalijogo dia perkenalkan ketupat. Dia nak ajar kita bahawa Syawal bulan kita balik jadi fitrah. Sebab itu daun ketupat ini, orang Jawa daunnya muda itu dia panggil daun janur. Janur itu bukan bahasa Jawa, bahasa Arab. Dari kalimat ja'an nur, telah datanglah cahaya, cahaya hidayat. Daun janur dimasak pakai santan. Santan ini dalam bahasa Jawa dia sebut pangapunten. Pangapunten kebetulannya maksudnya adalah minta maaf. Kemudian daun janur ini tadi dianyam bersilang-silang sebagai simbol dosa yang begitu banyak, bertindih-tindih.
dosa 2, 3, 4, 5, banyak dosa bersilang-silang. Direbus, nanti 1 Syawal bila nak makan kita potong 2, di tengahnya putih. Maka dia pun berilah tazkirah pada orang ramai. Tengok kita ni sekarang masuk banyak dosa, Ramadan kita bertaubat. Nah, tengok 1 Syawal apa jadi pada iman kita. Dia pun potong tupat, tengok putih. Inilah iman kembali pada fitrah. Orang pun faham. Itu asal usulnya ketupat. Ada falsafahnya. Sebab itu setiap makanan yang dicipta oleh para wali-wali semuanya ada falsafah. Makanan kita tak ada falsafah, main reka je, tak ada sebab musabab. Bagai contoh, kalau ada pun murtabak. Murtabak apa erti murtabak? Murtabak ada sejarah dia. Murtabak ini bukan orang Melayu punya, orang Malbari. Orang Malbari, orang Kerala. Mutta barota. Mutta itu orang India cakap itu mutta telur. Itu barota roti. Roti barota. Jadi itu barota taruh mutta. Bar mutabar, mutaba. Jadi mutabak. Kalau kita panggil. Itu sejarah, bukan falsafah. Tapi makanan kita memang tak ada. Sebab itu kita di Nusantara, start daripada selatan Thailand sampailah selatan Filipina, 2 makanan wajib masa hari raya. Pertama sekali ketupat. Yang mana ketupat ini bukan sekadar di Malaysia, seluruh Nusantara. Kalau orang Jawa kata ketupat ni ngaku lepat atau mengaku kesalahan kita. Macam tadi saya cerita Sunan Kalijaga, bila masuk 1 Syawal, dia buat ketupat banyak, dia akan sedekah pula pada rumah-rumah orang. Dan bila dia sedekah ketupat di rumah orang, dia akan selit satu kertas. Dia akan tulis satu nota di atas ikatan ketupat itu. Dia tulis, monggo kula aturi nampi ketupat kelan santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Itu pantun dia. Bahawa terimalah ketupat sayur santan, moga segala kesalahan mohon dimaafkan. Dia buat satu kad. Ini budaya tok-tok guru dulu. Dia hadiahkan ke anak-anak murid dia. Macam kita sekarang hantar kad raya lah. Atau kita sekarang hantar WhatsApp ucapan selamat hari raya, begitu. Tapi zaman dulu dia hantar ketupat berserta dengan ucapan-ucapan. Dimulakan di zaman Wali Songo. Sebab itu kalau kita tengok sejarah ketupat itu sendiri, dia punya nama dia bermula daripada orang Sunda sampai orang Banjar, semuanya dipanggil sebagai ketupat. Tuan-tuan pergi ke Indonesia, orang Sunda dia sebut kupat tahu. Kalau orang Banjar sebut ketupat kandangan. Orang Magelang, Kabupaten Magelang, dia sebut gerabak, tetap sama namanya ketupat. Orang belah Kota Tegal memanggilnya kupat gelebet. Kalau di sebelah Makassar dia panggil katupa. Makassar, Terengganu adik-beradik lah, semua keturunan Makassar di sini. Begitu juga ada yang panggil lotek dan macam-macam lagi. Tetapi semuanya sama, kita balik semula pada fitrah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, makanan kedua yang dekat dengan Nusantara bila tiba saja raya yang ada kaitan dengan fitrah namanya lepat. Lepat juga bukan makanan orang Terengganu, tak. Makanan ini daripada Nusantara. Yang mana lepat ini kalau dalam falsafah Jawa dia sebut diselep sing rapet. Artinya dikubur rapat-rapat. Baik itu lepat ini macam simbol mayat yang dibungkus dengan kuat sekali, dikapankan, supaya bila masuk raya itu jangan sambut raya tu selok sangat gembiranya. Bahawa mu kena ingat satu hari mu akan mati juga. Sebab itu bila kita makan benda-benda falsafah begini, dia boleh menyebabkan kita ini jadi dekat dengan agama. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita nak tengok falsafah raya yang sebenar, benda ini ada dibahaskan. Sebagai contoh, para ulama ada buat satu karangan syair. Kata mereka bahawa raya ini prinsip paling asasnya dia mesti gembira. Yaumul farah wal istibsyar wa zinah. Hari kita ini bergembira,
bersuka hati dan berhias-hiasan. Sunat hukumnya bergembira di hari raya. Sunat ni makna kalau buat dapat pahala, tak buat rugi. Kata Yusuf Al-Qardawi, sunat bergembira 6 suasana. Sunat gembira. Pertama, raya, time hari raya. Yang kedua, bila majlis perkahwinan, sunat gembira. Yang ketiga, bila berjumpa dengan orang yang lama tidak berjumpa. Yang keempat, bila menghadiri walimah ataupun kenduri kendara. Yang kelima, ketika hadir ke majlis akikah, sunat gembira. Yang keenam, bila bertemu dengan orang yang baru dapat anak atau baru lahir baby, baru lahir, sunat kita ini bergembira. Maka raya itu memang dituntut untuk kita bergembira. Walau bagaimanapun, kata ulama, walaisal id liman labisal jadid bal huwa liman ta'atuhu tazid wala liman tajammala bilibasi wal markub bal liman ufirat lahu zunub. Kata ulama, bukanlah raya itu bergantung pada pakaian yang baru, tapi bagi orang yang amalnya bertambah berbanding Ramadan yang lepas. Hak ni lah paling layak sekali bergembira. Macam contoh, kita di Malaysia ini buat tarawih umumnya 20. Tapi ramai di Malaysia ini tak buat 20. Bila datang bulan Ramadan, dia jadi geng 08. Ni bukan kongsi gelak India ni, tak. Geng 08 ni geng tarawih 8 rakaat. Tak apa, tak ada masalah. Mana habis orang 20 betul 8, dia pun bangunlah ramai-ramai. Cumanya kalau dapat kita ada pertambahan rakaat, itu kan jauh lebih baik. Tahun lepas kita dapat buat misalnya 8 rakaat. Tahun ini alhamdulillah meningkat jadi 20. Bukanlah yang 8 tu tak bagus, tak bagus belaka. Dia tarawih ni tak buat pun tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau kita secara peribadi rasa ada peningkatan, hak ni lah orang paling layak menyambut raya. Kalau dia tahun ni lebih teruk pada tahun lepas, dia tak sewajarnya menyambut raya bagai nak rock, tak layak. Orang macam ni dia layak sambut di Bali saja, dia tak layak menyambut air raya. Air raya ni untuk orang yang ibadatnya bertambah. Tahun lepas puasa dia baca Quran tidak khatam, tak dan, sibuk. Tahun ni alhamdulillah khatam. Orang macam ni layak bergembira. Tahun lepas dia tak boleh sembahyang subuh berjemaah, sibuk ke anak kecil ke apa ke. Tahun ni alhamdulillah, daripada awal Ramadan sampai ujung dia berasa dia konsisten dapat sembahyang subuh berjemaah, dia layak bergembira. Tahun ni saya dipanggil ramai orang boleh Lailatul Qadar, suka sangat mocik-mocik suka Lailatul Qadar. Oh, siap masuk Facebook, janganlah nunjuk korang dapat Lailatul Qadar, senyap-senyap sudahlah. Alhamdulillah mendapat Lailatul Qadar malam tadi. Mana mu tahu tu Lailatul Qadar? Dok, kita tak ada masalah. Baru ni saya dipahamkan Lailatul Qadar jatuh malam 21. Tak tahu, wallahu alam. Tak tahu boleh kita ke dok. Cuma hak nak sukanya, ada setengah orang bila malam 21 tu memang dia pulun lah buat qiyamul lail apa sampai subuh. Siang tu adalah ustaz-ustaz beritahu, malam tadi qiyamul lail dah kita, alhamdulillah. Oh, dia sujud syukur, alhamdulillah, alhamdulillah. Hak sedap malam 22 sampai raya tak pergi dah masjid. Babu mu tak pergi tarawih? Aku boleh dah baru ni kata. Aku boleh dah Lailatul Qadar, nak pergi buat apa? Nampak sangat tak dapat Lailatul Qadar. Dia kalau orang tu betul-betul balik fitrah, dia kuat semangat lagi sebab dia rasa syukur. Macam Nabi, dia semayang bukan sebab nak pahala, dia nak syukur. Semayang bengkok kaki sampai Aisyah tegur, "Apa semayang sampai bengkok kaki? Kan dosa ampun habis dah." Dah, aku semayang ni sebab syukur. Jadi orang yang berjaya tambah ibadah, dia ibadat sebab syukur. Kalau tak pergi masjid macam mana? Macam orang pergi Mekah lah. Dia masa pergi Mekah buat haji, hari-hari pergi Masjidil Haram. Balik Malaysia, haram pergi masjid. Kan jadi terbalik. Nampak sangat tak mabrur hak duk Mekah hari tu. Sebab dia tidak ada pertambahannya itu tadi. Sebab itu tuan-tuan, bal huwa liman ta'atuhu tazid.
Cuma saya ingin berkongsi untuk tarawih akan datang. Kalau kita nak buat 8 rakaat, silakan. Tapi jangan datang semayang di masjid yang buat 20. Dan kalau kita nak buat 20, jangan pergi surau buat 8. Adalah kurang beradab apabila kita ikut imam, tapi bila kita buat 8, imam buat 20. Maka habis saja 8 kita balik. Itu tidak beradab dari segi protokol imam dan makmum. Sebab Nabi sebut siapa yang bersama dengan imam dari mula sampai habis, maka sama dia buat qiyamul lail sepanjang malam. Tapi kita baru 8 tak ada dah. Bukan kata 8 tu salah, dak, cari surau buat 8, belambok surau buat 8, tak ada masalah. Tak ada Ustaz Terengganu semua buat 20, buat surau sendiri ya, tak ada masalah. Buat surau jadi imam sendiri, letak Quran besar depan, tak ada masalah. Sama juga tuan-tuan yang berkerah nak buat 20, alhamdulillah. Tapi jangan pergi surau buat 8 rakaat. Habis imam buat 8, kita pula bangun sambung pula lagi nak buat tarawih. Itu juga biadab namanya. Sebab rumah orang dia buat 8, awak ikutlah. Oh ni tak boleh. Jangan semayang sini, semayanglah tempat lain. Menghormati tuan rumah. Di Kuala Lumpur sudah banyak masjid-masjid bulan puasa terpaksa buat signboard untuk parking. Bulan puasa ditulis itu G08. Mana geng 8 rakaat parking belah sini, geng 20 parking. Terpaksa buat begitu sebab jadi kelahi, susah kelahi. Parking pun jadi kelahi. Ini masalah. Seterusnya kata para ulama, walaisal liman labisal wala liman tajammala bilibasi wal markub bal liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah Idul Fitri itu juga untuk orang yang sekadar berpakaian baru, tapi bagi orang yang telah diampunkan segala dosa-dosa dia. Tuan-tuan sekalian, yang ini kita nak tengok malam ini. Bila ulama sebut orang yang layak nyambut raya, dua saja. Pertama, orang yang ketaatan dia bertambah pada tahun ini. Yang kedua, orang yang telah dapat keampunan Allah. Selain dua golongan ini, dia tidak layak sambut Idul Fitri. Dia hanya layak sambut hari raya saja. Sebab raya milik semua orang Islam. Tapi Idul Fitri hanya untuk orang yang telah dapat keampunan dan orang yang bertambah amalnya pada tahun ini. Jadi bolehlah kita bezakan siapa orang yang menyambut Idul Fitri dan siapa orang yang menyambut raya sahaja. Raya semua orang sambut raya. Hak tak semayam pun sambut raya. Tapi Idul Fitri orang tertentu. Soalan, kalau kita nak tahu kita ni telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apakah tanda-tandanya? Mudah saja. Antara tandanya kata para ulama, nak tahu kita ini Allah telah ampunkan dosa kita, yang paling asasnya adalah orang itu dia kekal gairah beribadah. Contoh, siapa tahun ini Syawal dah berjaya buat puasa 6, itu tanda Ramadan baru ni Allah terimalah amalan dia. Sebab dia ada gairah nak beribadah. Dia tanda kita punya amal diterima, amal tu akan beranak amal yang lain. Itu tanda nak tahu. Contoh, kita buat satu amalan, tiba-tiba kau semangat nak buat amalan lain. Mana hak tadi tu Tuhan terima. Itu tadi saya cerita, kalau orang tu malam 21 dapat Lailatul Qadar, malam 22, 23 sampai habis tak pergi masjid, tak ada kau teruk, tak ada. Dia mesti kau kuat. Itu tanda dia diterima. Kalau malam 21 Lailatul Qadar, malam lain tak pergi, dia tak dapat Lailatul Qadar. Dapat Laila anak Tok Qadar saja dia dapat. Tak dapat Lailatul Qadar. Dia perasan saja dapat Lailatul Qadar. Para ulama membahaskan tentang macam mana orang yang dapat keampunan daripada Allah sepanjang Ramadan ini. Mudah saja, berdasarkan hadis-hadis Nabi pernah menyebut bahawa orang yang telah diampunkan oleh Allah Ta'ala ni ada beberapa tanda. Kata Nabi, man taba walam yata'allam bil ilmi falaisa bitaibin. Orang yang telah pun dapat keampunan daripada Allah, tetapi kita tengok dia tak ada usaha nak tambah ilmu, maka orang tu belum dapat keampunan dari Allah.
Sebab itu tanda nombor satu orang yang dapat keampunan, dia ada semangat jiwa nak tambah ilmu. Dia berasa lagi nak belajar. Nak belajar bukan suruh jadi pandai. Dia belajar tu niat je nak jadi bodoh. Ini sifat orang alim yang tawaduk. Kata Imam Syafi'i, makin aku belajar, makin aku rasa bodoh. Tawaduk, mana dia bodoh, cerdik pada kita berganda-ganda. Tapi kita baru baca kitab penerang penawar hati saja, berasa alim sangat dah. Berasa mati malam Jumaat dah rasanya. Baru baca kitab tu, baru banyak berasa alim sangat dah. Baru dengar 2-3 ceramah berasa alim dah. Ini Imam Syafi'i, kau aku belajar, kau aku rasa aku bodoh. Tawaduknya dia. Belajar lagi sampai kita tak ada lagi. Bila sebut tentang belajar ini, saya menyeru diri saya dan hadirin hadirat sekalian, mari kita ambil penegasan dalam hal ini. Dalam hal ibadah, minta maaf. Hari ini masjid sepatutnya jadi tempat kita kasih sayang menyayangi. Tapi sekarang sudah jadi tempat perseteruan kerana masalah pemahaman dalam hal ehwal ibadah. Saya di Pahang, Jabatan Agama jaga masjid. Masjid di Pahang ada 558 buah, tak banyak masjid. Jadinya kita tengok masjid ini, jemaah bergaduh sesama sendiri. Jemaah bergaduh dengan imam, imam bergaduh dengan Bilal, AJK bergaduh, AJK lama bergaduh dengan AJK baru. Ini semua memalukan. Pada masjid rumah Allah bukan tempat nak bergaduh. Nak bergaduh tempat lain, tapi jadi kelahi. Kalau nak cerita pergaduhan Bilal dengan imam, panjang cerita. Nak cerita pergaduhan AJK lama, AJK baru pun panjang cerita. Pergaduhan makmum dengan imam, itu je saya nak cerita malam ni. Imam bergaduh dengan makmum. Bayang, imam ni semayang, dia baca tahiyat, baca selawat, sebut Sayyidina je. At-tahiyatu barakatuh salawatu tayyibatuillah, sampai selawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya kira tuan-tuan pun amal bacaan itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bila dia baca Sayyidina, makmum 1-2 baris mufarakah. Mungkin orang kata, boleh dengar ke Tok Imam baca Sayyidina? Dengar, sebab mikrofon sekarang makin canggih. Jadi kalau imam baca tahiyat, boleh dengar dia bisik depan tu, dengar. At-tahiyatu barakatuh salawat. Assalamualaikum Assalamualaikum Allahumma salli. Dengarlah susah jampinya banyak sangat. Makmum mufarakah. Habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi. Makmum boleh bangun, budak-budak muda ni tunjuk pada Tok Imam. Imam, kami mufarakah. Kenapa imam baca Sayyidina Muhammad? Haram hukumnya menambah-nambah Sayyidina dalam tahiyat. Nabi tak ajar. Imam ni jatuh maruah dia. Dia tak boleh nak duduk diam, dia pun balas jugalah. Saya sebut Sayyidina sebab saya hormat Nabi, apa masalah awak? Salah ke hormat orang? Sultan pun kita hormat, walaupun nama sebenar dia Ahmad Shah bin Abu Bakar je. Tapi kita hormat dia, kita panggil dia Waduli Amam Lia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'inan Billah Ibni Al-Mahrum, Sultan Abu Bakar, Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah. Kalau Terengganu ni Al-Wasiqu Billah, macam-macam lah. Walaupun nama dia pendek je. Salah ke saya nak hormat? Maka diujah cara kampung. Budak muda ni orang mengaji, dia balas balik ujah. Tok Imam, kalau nak hormat sangat Nabi, bapa dalam azan tak sebut sekali Asyhadu anna Sayyidina Muhammad Rasulullah. Imam jen tak boleh jawab. Akhirnya ajak tumbuk selalu, ajak tumbuk. Mari nak tumbuk, kau hajar budak-budak, dia kata. Punca jadi kelahi gitu saya tengok, tak ada pasal ilmu je. Baik tu tambah ilmu lah. Hak baca Sayyidina baca, tak baca sudah, kelahi buat apa? Ada orang gerak jari dalam sembahyang, asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada masalah, fitnah je lah orang. Berapa gerak jari. Rupa balik Mekah, duduk 44 hari jadi pelik-pelik ilmu bawa balik. Sebelum pergi molek, balik Mekah jadi pelik. Gini jari, la begitu. Dia kata, orang Arab buat, aku tiru lah, dia kata, orang Arab buat. Bukan semua Arab tu orang cerdik. Gini jari. Tidak kata salah, ada cara dia. Samalah macam-macam lah kalau nak cerita hal ibadah. Yang kedua Nabi sebut, wa man taba walam yazdad fi ibadati falaisa bitaibin.
Orang yang telah diampunkan oleh Allah, tandanya kalau dia tak bertambah ibadah, maka dia belum lagi diampunkan. Yang ketiga kata Nabi, wa man taba wa lam yadhur khusama falaisa bitaibin. Kalau dia dah diampunkan oleh Allah, tapi dia masih lagi yardul khusama, suka bermusuh dengan orang, masih lagi belum diampun. Mana hati perut dia busuk lagi. Orang tak ada tasawuf langsung, mana tak diampunkan lagi lah. Yang kemudian Nabi sebut, wa man taba wa laisa yughayyir libasahu wa zinatahu falaisa bitaibin. Siapa yang bertaubat atau telah diampunkan dosanya tetapi tidak berubah pakaiannya dan perhiasannya, tidak dianggap dia diampunkan. Kalau bagi orang perempuan, aurat itulah. Kalau masih lagi tak tutup, tak ada lagi lah, tak nampak tanda-tanda dia telah diampunkan. Kemudian yang kelima Nabi sebut, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaisa bitaibin. Siapa-siapa yang bertaubat atau telah diampunkan oleh Allah tetapi dia punya kawan-kawannya masih lagi orang-orang hak lara, hak jahat-jahat macam dia sebelum dia bertaubat, maka dia juga belum bertaubat. Baik itu tanyalah pada artis-artis hak dah hijrah, yang dah insaf ramai sekarang ni, ustaz-ustaz artis ni. Kalau kita tanya dia, apa perubahan paling jelas sekali dalam hidup awak selepas awak berubah pakai piah bubur janggut ni? Dia kata hak paling ketara sekali adalah telefon kami ni, kalau kontak number banyak huruf U. Tanya buat apa banyak huruf U? Rupanya dia dah mula berkawan dengan ustaz-ustaz belaka. Ustaz Azhar, Ustaz Izhar, Ustaz Uzhar, Ustaz Azhu, Ustaz, semua jenis ustaz. Hidupnya dah dikelilingi ustaz. Itu perubahan paling jelas lah. Sebelum ni tak percaya ke ustaz-ustaz mana ada tak ada tak ada huruf U, tak ada. Ini tanda dia telah dapat keampunan sebab kawannya berubah daripada dulu kepada yang lebih baik lagi. Kemudian yang keenam Nabi sebut, wa man taba wa lam yughayyir khuluquhu falaisa bitaibin. Siapa yang nak tahu dia diampunkan oleh Allah, tengok adakah telah berubah perangai-perangainya hak tak molek. Yang ketujuh, wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaisa bitaibin. Siapa yang dah diampunkan tetapi masih lagi kurang melipat tempat tidur, maka dia ini belumlah bertaubat. Sepanjang Syawal ini, siapa-siapa hak pagi-pagi boleh bangun sembahyang subuh berjemaah macam bulan puasa hari itu, insya-Allah Allah dah ampun dosa kita. Tapi kalau ni dah penghujung Syawal, sembahyang subuh tahu pukul berapa? Sembahyang subuh gajah semua 7.30 pukul 8, 7.30 pukul 8. Ni tak ada chance sikit lah, payah sikit. Berat melipat tempat tidur kata Nabi. Dan yang ke-8, wa man taba wa lam yatasaddaq falaisa bitaibin. Siapa yang dah diampunkan oleh Allah dosanya tetapi dia itu masih lagi gemar bercakap bohong, maka ketahuilah dia sebenarnya belum lagi diampunkan. Hadirin hadirat sekalian, inilah dia 8 perkara yang boleh kita jadikan panduan pada malam ini dalam kita nak membicarakan berkenaan tajuk kita seperti yang kita dah telah maklumkan, iaitu berkaitan tentang erti sebenar hari raya, iaitu kesimpulannya raya untuk semua orang Islam, tapi Idul Fitri hanya untuk 2 orang sahaja. Pertama, orang yang bertambah amalnya pada tahun ini, dan yang kedua untuk orang yang telah diampunkan dosa-dosanya. Sekadar itu sembang-sembang kita pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Mudah-mudahan Syawal yang telah berada di penghujung ini dapat kita ketemui lagi pada tahun-tahun yang mendatang, mudah-mudahan.
Kita tutup majlis ini dengan doa. Moga-moga Allah berkat pertemuan ringkas kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyanal yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.